Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Kita sambung muka surat kita ni 412 412. Masih dalam bab membincangkan tentang para sufi dalam menafsirkan ayat-ayat berdasarkan tafsiran mereka yang kadang-kadang kita kata lari daripada maksud asal daripada ayat-ayat berikut. Kalau kita tengok dalam buku terjemahan kita ni, agaknya telah diringkaskan ataupun tertinggal ataupun tercecer beberapa poin-poin yang disebut oleh Imam Ibn Jauzi dalam teks asal dia dalam bahasa Arab. Kalau kita tengok, banyak lagi lah poin-poin lain. Antaranya yang tak ada saya tengok dalam kitab kita ni, antaranya dia tafsirkan in tajtanibul kaba'ira ma tunhauna anhu, surah An-Nisa. Jika sekiranya kamu menjauhi diri kamu daripada dosa-dosa besar, al-kabair. Dia tafsir qala Abu Turab hiya da'wa fasidah. Dia kata ini dakwah fasidah. Dakwah palsu dia kata. Parah tak? Dalam ayat yang lain wal jari dzil qurba ni pun tak ada kat rasanya. Wal jari dzil qurba An-Nisa qala sahlun huwal qalbu wal jari al-junubi an-nafsu, dia kata. Wa bani sabil jawarih. Dia tafsir ikut dang dia ya. Wal jari dzil qurba, ayat ni menceritakan tentang jiran dari kalangan kaum kerabat. Dia tafsir, dia kata benda jiran kaum kerabat ni maksud dia hati. Dia kata wal jaril junub, dan jiran tetangga yang jauh itu nafsu. Wa bani sabil, tak apa ni ibni sabil ni siapa pula? Al-jawarih, anggota tubuh badan. Itu Ibn Sabil. Kita panggil tafsir ikut kehendak, ikut kefahaman dia. Ini tafsiran yang tak boleh kita terima lah. Aku sampaikan semua tafsir, kata Imam Ibn Jauzi. Dia kata aku sampaikan semua tafsiran yang ada. Aku sampaikan semua tafsiran yang ada dalam kitab tersebut, iaitu haqaiqut tafsir yang kita dah ambil lepas. Tidaklah jauh berbeza dengan penafsiran tadi. Dia kata sebenarnya aku ingin sekali menyebutkan tafsiran yang ada pada kitab itu sedikit lagi, lebih banyak. Hanya saja waktu pastikan terbuang percuma. Tak, terbuang begitu sahaja jika harus mencantumkan berbagai tafsiran yang terbukti jelas-jelas mengarah pada kekafiran, kekeliruan serta penyimpangan syariat Islam. Dah sebutir kitab dia karang, dia tafsir kitab tu. Dia tafsir terus Quran 30 juzuk tu berdasarkan kefahaman ahli sufi tasawuf yang menyeleweng ni. Maka Imam Ibn Jauzi kata kalau aku nak bawa banyak lagi poin-poin yang tetapi buang masa je lah bawa sini, dia kata. Tafsiran ini juga sejenis dengan tafsiran yang kami nukil dari kelompok Batiniyah. Ini kelompok Batiniyah. Maka siapa sahaja yang hendak mengetahui jenis tafsiran yang ada dalam kitab tersebut, berikut sebahagian contohnya. Jadi kalau kita perhati buat dia, kalau cakap memang dok pelik lah. Kalau dia wari, dia sandarkan pada kitab-kitab, sebab dia memang ada kitab. Bila dia tafsir benda ni, tafsir macam-macam kita dengar kan. Hak terbaru benda dia tafsir. Apa Allah tu lagu mana dia tafsir? Kita dengar apa pening. Dak diri belum lama kita dengar. Tapi dia tafsir dan dia bersungguh. Dia menjelaskan bahawa la ilaha ilah ni Allah ni gini-gini lah, dia kata tak ada. Macam-macam peseng tak. Sebab dia berani ni sebab memang ada sandaran daripada kitab-kitab dia. Tak?
Sebab tu dia berasa yakin dengan apa yang disebut. Ini antara tafsir daripada Batiniyah. Berikut sebahagian contohnya. Abu Nas As-Sarraj menyebut dalam kitab Al-Luma', kalangan Sufi punya kesimpulan sendiri dalam hal ini, yakni dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Di antaranya firman Allah Azza wa Jal, hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'ani, dalam surah Yusuf. Ayat ni mana maksud dia? Inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku, mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Ini maksud ayat. Al-Wasiti berkata, maknanya aku tidak melihat diriku sendiri. Dan Ash-Shibli berkata, jika kamu melihat segala sesuatu selain kami, kamu pun pasti melarikan diri dari mereka untuk bergabung dengan kami. Mana hadhihi sabili ni jalan dia je. Aku menegaskan, tafsiran demikian tidak valid, tidak kena langsung. Sebab yang dimaksudkan Allah adalah para pemuda yang tidur di dalam gua dalam waktu yang sangat lama. Ni ayat lain ni. Ayat lain ni. Ni kisah apa yang disebut dalam kisah Nabi Yusuf AS. Tengok, meski begitu As-Sarraj menyebut tafsiran ngelantur di dalam kitabnya tersebut sebagai kesimpulan. Dia simpulkan ayat ni benda lain. Tengok ya. Macam tertukar tak. Mahadha bashara. Man hadhihi sabili. Okey. Tak ada ayat ni. Ambil mana ayat ni? Ni. Ud'u ila Allah ala basirah. Bapa Imam Ibn Jauzi kata ni kisah Sahabul Kahfi ya. Tengok ya. Qala musannif qultu hadha la yahillu lianna Allah Ta'ala innama arada ahlal kahfi wa hadha siraju yusammi hadhihi al-aqwal fi kitabillah mustanbatat. Kata malima. Tadah ayat lain dia tinggal ayat wa qala Shibli law ittala'ta alaihim. Ayat tu sebenarnya tak ada tak kat kita. Ayat law ittala'ta alaihim dalam surah Kahfi tak, jika kamu melihat mereka. Mereka tafsirkan law tala'ta 'alal kulli mimma siwana law wallaita minhum firaran ilaina. Dia tafsir gitu. Nak buka ayat ni, ayat ud'u ila Allah ala basirah ni ayat lain. Imam Ibn Jauzi dia komentar dengan ayat kedua. Tulis sikit iaitu qala Shibli, berkata Shibli law ittala'ta alaihim. Ini kisah Sahabul Kahfi dalam surah Kahfi tak, yang mana Allah kata sekiranya kamu melihat mereka yang sedang tidur ni, kalau siapa-siapa yang masuk dalam gua ni melihat Sahabul Kahfi yang sedang tidur ni, tak, lawallaita alaihim, tak, kamu akan lari kerana takut tengok keadaan mereka. Lawit tala'ta alaihim al-ayah. Maka Imam Ibn Jauzi kata ayat ni tak kena langsung dengan apa yang mereka tafsirkan. Mereka tafsirkan lawit tala'ta alal kull mimma siwana. Kalaulah mereka pergi ke kumpulan-kumpulan lain, geng-geng lain, sudah pasti mereka akan berpaling dan menuju kepada kami balik. Mana ikut kumpulan kami, ikut tarikat kami juga, ikut tasawuf kami juga. Itu tafsiran Ash-Shibli. Mana jauh.
Okey, jadi lari sikit tu dah. Naqal bukan ayat hadhihi sabili. Hadhihi sabili ni tidak dikomentarkan oleh Imam Ibn Jauzi. Tak kena juga dia tafsir hadhihi sabili. Yang hadhihi sabili ni mana aku tak nampak melainkan kami saja sabili ni. Mana tarikat dia je hak betul, hak lain tak betul. Itu pandangan dia. Itu tafsiran dia. Kita kata tafsiran lagu ni banyak kumpulan-kumpulan dalam Islam memang mempergunakan kaedah tu. Dia tafsir ayat, dia ikut kepala dia dan ikut nak beri sokongan kepada kumpulan dia. Bang, ini tak kena. Bukan itu cara dia. Kita kata tafsir Quran ni mesti kita merujuk kepada kitab tafsir. Tak boleh kita main tafsir ikut kepala kita. Penulis berkata lagi, meski begitu As-Sarraj menyebut tafsiran Abu Hamid At-Tusi mengutarakan dalam kitabnya yang berjudul Dhammul Mal, iaitu kejian terhadap harta. Tak? Tajuk kitab yang dikarang oleh Abu Hamid At-Tusi, Imam Al-Ghazali lah ni tak? Berkaitan dengan ayat atau firman Allah berikut, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Itu ayat dia. Benda maksud ayat ni, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Dia berkata, siapa ni? Abu Hamid kata, yang dimaksudkan dengan berhala itu adalah emas dan perak, dia kata. Kerana kedudukan seorang Nabi itu terlalu mulia untuk harus mengkhawatirkan menyembah patung dan berhala. Maka dari itu yang dimaksud menyembahnya adalah mencintainya dan tertipu olehnya. Abu Hamid wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dia tafsir al-asnam sini az-zahab wal fiddah, dia kata. Emas dan perak, dia kata. Jadi itu tafsiran dia. Penulis berkata, Imam Ibn Jauzi beri komentar dengan tafsiran ini. Dia kata tafsiran yang dikatakan oleh Abu Hamid At-Tusi itu belum pernah dikemukakan satu mufassir pun. Syuaib menyatakan Allah berfirman, wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa an yasha Allahu rabbuna, dan tidaklah pantas kami kembali kepadanya kecuali jika Allah, iaitu Rabb kami, menghendakinya. Seperti dimaklumi, dia kata, mustahil para nabi berkecenderungan berbuat syirik. Memang mustahil Nabi ni buat syirik. Tetapi Nabi ni mendoakan untuk siapa? Untuk diri dia dan juga wabaniyah, anak cucu dia, daripada terlibat benda syirik. Dan memang benda tu berlaku. Kita tengok tak sejarah kesyirikan yang berlaku di kalangan umat manusia ni berulang-ulang. Selepas saja wafat seorang Nabi, mari balik syirik. Tak? Dibenteras oleh Nabi selain pada tu. Lepas pada tu, mari pula. Benda ni benda yang berlaku sepanjang sejarah tamadun manusia ni tak. Maka dia kata mustahil para nabi berkecenderungan berbuat syirik, mengingat mereka maksum, terjaga dari kesalahan maupun kealpaan dalam bertindak, dan bukan kerana perbuatan itu mustahil, dia kata. Lalu Nabi Ibrahim AS dalam doa dia tadi membayangkan orang yang mungkin saja berbuat syirik dan kufur, sehingga sah-sah saja dia menyandingkan dirinya beserta mereka dengan mengatakan, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Ni doa Nabi Ibrahim untuk dia dan juga anak cucu dia. Dan kita boleh tengok apa yang berlaku. Tak? Peninggalan Nabi Ibrahim, Kaabah yang begitu agung, tiba-tiba di sekeliling Kaabah tu orang buat syirik. Anak cucu dia sendiri buat syirik. Maknanya doa Nabi Ibrahim saat ni bertepatan dengan apa yang berlaku dak. Bukan kata dia doa untuk diri dia, tapi dinisbahkan diri dia dan bersama dengan anak cucu dia yang lain, supaya Allah lindungi dia dan juga anak cucu dia daripada melakukan kesyirikan. Maka tafsiran yang mengatakan al-asnam di situ adalah harta ataupun emas, ini tidak selayaknya. Kalau kita perhatikan tafsiran tu pun, kalau dia kata tafsir itu emas, emas pun tak sepatutnya kita kata. Takkanlah seorang Nabi terpedaya dengan emas, dengan perak. Tak mana sabah. Bang, adakah kita kata Nabi pun mungkin, Nabi pun kelabu mata juga dengan harta? Tidak mana sabah, sebab mereka maksum. Mereka maksum.
Tapi macam mana tafsiran yang ulama letak yang disebut wajnubni, jauhkanlah aku, bukan untuk diri dia sebenarnya, tetapi untuk ahli keluarga dia. Lalu dinisbahkan diri dia bersama mereka. Tak, diri dia bersama dengan mereka dalam bab menjauhkan diri daripada penyembahan dan juga kesyirikan ini. Ini tafsiran dia. Sama macam kita kata Syairah dalam mentakwilkan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dia nak lari dari satu sudut, tetapi dia terjebak dengan sudut yang lain. Bila dia kata kita tak boleh nak kata Allah bersemayang di atas arasy, salah dia kata. Ini boleh menyebabkan tashbih dan sebagainya. Lalu ditakwilkan ayat istawa kepada istaula. Bila kita kaji balik, istaula ni lebih bahaya daripada istawa sebenarnya. Istaula maksud dia menguasai. Selepas daripada sesuatu benda tu dikuasai oleh orang lain, itu maksud istaula. Sebab dia berpandukan syair Arab. Tak, maknanya seseorang tu telah menguasai satu negara. Tak, yang dulu negara ni dikuasai oleh orang lain. Tak, tiba-tiba lepas dia perang, dia serang tentera ni. Bila tentera tu kalah, maka dia telah menguasai. Dia telah menguasai negara ataupun tempat yang dia jajah itu. Maka seolah-olah dinisbahkan kepada Allah istaula 'alal 'arsy, menunjukkan seolah-olah sebelum ni arasy ni milik orang lain. Lalu Allah mari, Allah tak serang ke lagu mana, lalu barulah Allah dapat menguasai. Ini maksud yang lagi bahaya, lagi parah sebenarnya. Tak kena dengan maksud asal ayat. Sedangkan ayat kita kata Allah kata istawa. Istawa macam mana? Istawa yang layak bagi, cukup, selesai masalah. Tak? Sama dalam bab ni tak? Dia nak elak daripada seorang nabi ni dari terjebak dengan kesyirikan, lalu dinisbah nabi ni kemungkinan terjebak dengan harta. Tak? Terpedaya dengan harta. Lah, kita kata kedua-dua ni tidak selayaknya bagi seorang nabi. Sebab seorang nabi Allah telah pelihara mereka. Allah maksumkan mereka daripada terlibat dengan benda-benda yang karuk ini. Dan seperti telah diketahui bahawa bangsa Arab yang merupakan anak keturunan Nabi Ibrahim, sebahagian besarnya memang menyembah berhala. Tak? Kita tahu belaka, mari saja Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di Mekah ni memang asal usul keturunan anak cucu Nabi Ibrahim alaihi salam. Lalu mereka telah melakukan kesyirikan yang telah Nabi Ibrahim tak berlindung daripadanya. Hak jahat lagi, dia nisbahkan kesyirikan ni kepada Nabi Ibrahim. Bila dia kata ni ikut agama siapa ni? Kami millatu Ibrahim, kami ni agama Hanif, kami ni Hunafa, dia kata. Tak? Apa dia kata gitu? Sebab dia anggap benda yang dia buat ni dinisbahkan kepada Nabi Ibrahim AS. Ini tak sepatutnya. Tak? Dari Abu Hafs bin Syahin dia kata, sekelompok penganut sufi menafsirkan Al-Quran dengan tafsiran yang tidak diperbolehkan. Mereka menafsirkan firman Allah, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Tengok tafsiran dia benda. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pengertian pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Surah Ali Imran. Dan menurut mereka Allah berfirman semuanya itu tanda bagiku. Dia kata semua itu tanda bagiku. Dengan tafsiran itu mereka sudah mengaitkan kepada Allah tanda-tanda yang dalam Al-Quran dikaitkan kepada orang-orang berakal. Ini namanya mengubah Al-Quran. Maksudnya benda tanda tak ada tadi, tanda bagiku. Tak? Bagi amalan dia ataupun bagi kumpulan dia. Maka ditafsirkan ikut kepala dia. Mereka juga menafsirkan firman Allah, wali Sulaiman ar-rih, dan kami tundukkan angin bagi Nabi Sulaiman. Mereka berkata maksudnya dan milik akulah Sulaiman. Macam-macam peseng. Kalau kita dengar hak alam Melayu ni lagi dahsyat lah. Tak, tafsiran ni hak Arab tak, hak Arab pun karut dah, hak Melayu
bertambah-tambah karut lah. Kita pernah dengar benda tahiyat ni tak, at-tahiyatu lillah ni. Dia kata tak kena baca tulillah. Dia kata kita kena baca talillah. At-tahiyatu tu tak kena baca at-tahiyata. At-tahiyata lillah. Apa kena baca gitu pak? Dia kata sebab kita nak gantung dengan tali Tuhan kan. Tulillah tu maksud tali tu tali. Allah kata tak. Saya tu je dah orang ikut. Orang dengar. Sedangkan kalau kita ngaji benda tu karut salah lah. Sebab ni bukan bahasa Melayu. Tak. At-tahiyat yang kita baca ni dia bahasa Arab. Dan bahasa Arab dia ada kaedah dia. Dia ada hukum dia ada nahu dia. Situ memang kena baca bahagian depan. Tiba-tiba dia baca bahagian atas. Sebab nak matching dengan kefahaman dia. Kita nak gantung dengan tali Tuhan kan. Ni talilah ni dia kata. Tali Tuhan. Kat mana ayat tali? Tali dalam bahasa Arab hablun. Tak? Tiba dia kata ni talillah. Tak? Macam-macam lagi lah kalau kita dengar. Tak? Tafsiran dia. Kita pernah sebut hang. Dia suruh cium tangan dia. Cium tangan Tok Guru. Kata bukan suruh cium tangan kita ni. Tak? Takwil dia benda. Anak murid cium ni bukan tangan saya. Tapi anak murid cium ni Quran dia kata. Quran. Dah kat mana mari tu? Quran dengan tangan ni. Kita kata nak suruh anak murid cium tangan ni tak salah. Tak, benda tu dibenarkan oleh agama atas dasar bukan atas dasar ta'zim, tapi atas dasar memuliakan Tok Guru. Salah ke? Tak salah. Tak, anak murid cium tangan Tok Guru. Tak, anak cium tangan ayah. Tak, kita cium tangan orang lebih dewasa, lebih orang kata lebih tua daripada kita. Salah ke? Tak salah dari sudut syarak. Tapi kita takwil benda lain tu yang jadi salah. Kononnya seolah-olah nak rayak, saya ni bukan nak suruh sangat anak murid cium tangan saya ni tak layak, seolah gitu. Tapi dah apa suruh kau ni? Maksud dia cium Quran, bukan cium tangan saya. Dia cium ni maknanya dia cium Quran. Kat mana dia takwil tu? Dari mana dak Quran dengan tangan dia ni? Seolah-olah dia letak tangan ni sama mulia dengan Quran ke lagu mana? Tak salah kita kata kan. Tak, untuk benarkan ataupun untuk suruh anak murid cium tangan ni tak menjadi salah pun. Tapi dari sudut maksud ataupun niat, apa niat dia? Kalau niat atas dasar nak ta'zim, untuk agungkan seseorang lah, kita kata tak boleh. Tak. Ataupun dengan niat nak ambil berkat pada batang tubuh seseorang lah, kita kata. Pegangan kita ataupun pandangan kita kata tak ada pun seseorang yang ada keberkatan pada batang tubuh dia kecuali para nabi. Nabi saja yang kita boleh ambil berkat batang tubuh. Orang lain kita boleh ambil berkat dari sudut benda lain. Contoh berkat ilmu, tak? Berkat amal dia, tu boleh kita ambil manfaat. Tapi batang tubuh tak kiralah siapa dia, keturunan nabi ke keturunan pak nabi pun, tak? Kita kata dia tak ada keberkatan batang tubuh dia. Yang ada keberkatan pada batang tubuh ni air liur ke apa, itu Nabi SAW. Sebab apa kita pegang hak ni? Sebab kita kata kalau kita buka ruang hak ni, dia akan jadi karut dia akan karar lebih panjang, lebih jauh. Kita boleh tengok apa yang berlaku di kalangan umat pengikut agama Syiah. Gua ni Syiah dia puja Tok Guru dia sampai tahap ada segelintir dari golongan pengikut-pengikut dia makan tahi Tok Guru dia. Makan tahi tu, tahu tak? Sebab apa ambil berkat dia kata. Ini berlaku di kalangan Syiah sebab dia beranggapan Tok Guru dia ni, dia nisbahkan Tok Guru dia ni ahli baik ke keluarga Nabi ke sampai tahap dia makan tahi Tok Guru dia. Boleh kita buat gitu? Jadi itu kalau kita buka ruang. Kita kata tidak berlaku gitu. Batang tubuh Nabi, ya. Kita kata para sahabat mengambil keberkatan daripada batang tubuh Nabi. Ada sahabat yang simpan rambut Nabi, ada sahabat yang macam-macam. Itu semuanya warid dan ini diakui oleh semua ulama ahli sunnah. Mengatakan kita boleh ambil berkat daripada kesan-kesan peninggalan Nabi SAW. Tengok Wali Sulaiman ar-rih, maka dia kata milik akulah Sulaiman. Dia tafsir kat mana?
Aku berkata, aku sungguh heran dengan para sufi ini. Siapa ni? Imam Ibn Jauzi kata. Mereka amat menjaga diri dari satu atau dua suap makanan, sepatah atau dua patah perkataan. Oh, ni saya sufi kan? Makan, oh beraloh. Tak makan benda syubhah. Maggi-maggi tak makan ni. Tak. Cakap pun beraloh cakap, dia kata. Tetapi mengapa mereka begitu ceroboh dalam menafsirkan Al-Quran hingga sejauh ini? Dalam bab makan dia jaga. Dalam bab pandangan jalan tunduk bawah sama. Tak, dalam bab cakap dia tak cakap. Benda karut, benda uduh. Kata korang apa? Tapi tiba-tiba dengan Quran dia ceroboh lagu tu saja. Dia tafsir ikut dang dia saja. Subhanallah. Mana kewarakan ataupun kesufian yang dia pegang? Kat mana point dia? Tak. Maka Imam Ibn Jauzi kata, aku heran sungguh buat ni. Dalam satu sudut dia sufi, tak tahap dewa, kita kata sufi dia. Tak makan ni. Sampai tahap ada sebilangan mereka tak makan daging. Tak minum susu contoh. Ketika mereka bersuluk dan sebagainya. Tapi dalam bab menafsirkan ayat Al-Quran, ditafsir ikut kepala dia. Ada seorang tok guru kita di Malaysia ni, kita dengar tu takut. Tapi anak-anak murid masih dia takwil kan. Tak, meninggal dah tok guru tu. Dia kata benda Allah itu setitik, dia kata kan. Allah itu setitik, Nabi itu selautan, dia kata. Dia tafsir. Bila kita dengar gitu, bahaya ucapan lagu tu tu. Tapi oleh kerana mari daripada seorang guru, maka kita tanya orang lain, dah mana ni maksudnya Ustaz? Itu dia ada maksud dia, kata. Ada takwil dia. Allah tu setitik, dia kata. Mana bagi dia Allah ni tak besar mana pun dari maksud yang dia sebut tu. Tapi Nabi tu selautan. Nabi itu selautan. Allah setitik sahaja. Nabi itu selautan. Ini ucapan yang bila kita kata, ni mudah faham maksud. Dia kata ini balarah, ini dah macam-macam. Dari Ruwaim dia berkata, Allah menyembunyikan sesuatu dalam sesuatu lainnya. Dia menyembunyikan tipu dayanya dalam ilmunya, menyembunyikan muslihatnya dalam kelembutannya, dan dia menyembunyikan hukumannya di pintu kemuliaannya. Ucapan dia tak? Tengok. Pernyataan ini mencerminkan kekacauan mereka dalam memahami jenis perkataan ghaib tadi. Di samping ia merupakan sebuah kelancangan, ini kecerobohan, kejahatan yang dia buat, kita berlindung kepadanya dari kekacauan seperti ini. Benda dia kata Allah ni menyembunyikan sesuatu dalam sesuatu yang lain. Dia menyembunyikan tipu daya di dalam ilmunya. Dia nisbahkan tipu daya kepada Allah. Subhanallah. Ulama tafsir dalam ayat-ayat yang kita kata ada perkataan-perkataan yang tidak sepatutnya, semuanya ditakwilkan. Contoh ayat wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mana maksud makar? Makar ni tipu daya. Mereka melakukan tipu daya. Wa makaru wa makarallah. Tak ada ulama tafsir yang menisbahkan Allah juga makar, Allah juga buat tipu daya lah. Tidak dinisbahkan kepada Allah tipu daya. Sebab tipu daya ni satu sifat yang keji, bukan sifat mulia. Sedangkan bagi Allah sifatul husna, sifatul ula, sifat yang baik dan sifat yang tertinggi. Allah tak boleh kita nisbah kepada dia sifat-sifat yang keji, sifat-sifat yang tidak sepatutnya. Maka dalam ayat ni para ulama tafsir, ulama akidah pun dia takwilkan ayat ni, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka melakukan perancangan tipu daya, Allah membalas perancangan tipu daya dia. Itu tafsiran yang kita beri. Kita tak akan kata mereka buat tipu daya, Allah buat juga tipu daya. Tak, dinisbahkan tipu daya kepada Tuhan tak. Dalam puak sufi ni dia sebut terus Allah ni menyembunyikan tipu dayanya dalam ilmunya. Subhanallah. Tak. Dan menyembunyikan muslihatnya. Muslihat benda tipu daya tak, muslihatnya di dalam kelembutannya, dan menyembunyikan hukumannya di pintu kemuliaannya. Seolah macam Allah sembunyikan. Ini ditafsirkan kepada ilmu ghaib yang ada di sisi Allah. Tak, perkara ghaib yang ada di sisi Allah. Imam Ibn Jauzi beri komentar, dia kata pernyataan ini mencerminkan kekacauan mereka dalam memahami jenis perkataan ghaib tadi. Bagi kita, bila Allah nisbahkan dia ni tahu perkara ghaib,
Ghaib ni segala ilmu yang tidak diketahui oleh kita. Itu ghaib. Kita tak nisbah ghaib ni maksud dia tipu daya ataupun muslihat Tuhan. La. Kita berlindung kepadanya dari kekacauan seperti ini, pun dari sikap ceroboh terkait pengetahuan dan dari berita tentang perkara-perkara ghaib yang hanya boleh diketahui jika memang ada oleh seorang Nabi. Maka dari mana mereka mendapat pengetahuan ehwal semua makna ini? Tak? Dari mana mereka dapat ilmu ataupun tafsiran-tafsiran mereka ni? Sedangkan kita kata dalam kita nak memahami Quran ni kita tak akan reti tafsir dia melainkan mari daripada Nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam ataupun apa yang difahami oleh para sahabat serta para tabi'in dalam menafsirkan Al-Quran. Quran dia ada disiplin dia. Tak kira lah kita di peringkat mana pun, bila kita nak berinteraksi dengan Quran, kita tak boleh nak buat andaian kita sendiri. Jangan. Itu satu kesilapan besar. Satu orang kata jenayah besar kita terhadap Allah apabila kita mari baca Quran lalu kita tafsir ikut kepala kita. Ikut kefahaman kita lah. Quran mesti dirujuk kepada tafsir yang muktabar, yang betul. Tafsir yang telah ditafsirkan oleh para ulama kita melalui kalam Nabi kita ataupun para sahabat serta para tabi'in. Ini prinsip tafsir. Habis-habis tafsir ni kalau tak temu juga dalam Quran, dalam hadis, dalam kata-kata sahabat, barulah para ulama merujuk kepada bahasa Arab yang fasih. Apa Arab faham tentang kalimah ini? Baru itu step yang terakhir. Dalam disiplin kita menafsirkan Quran ni, ulama letak pertama sekali mesti tafsir Quran bil Quran. Tafsir Quran dengan ayat Quran yang lain. Ataupun tafsir Al-Quran dengan hadis-hadis Nabi SAW. Ataupun tafsir Quran dengan qaulus sahabi ataupun tabi'in. Dengan kata-kata para sahabat. Sebab sahabat mereka adalah pelajar pertama yang belajar Al-Quran ni dengan Nabi SAW. Maka mereka adalah orang yang paling faham. Antaranya sahabat yang kita boleh rujuk siapa dia? Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Sebab dia ni dia panggil ahli tafsir di kalangan para sahabat. Dialah antara sahabat yang paling mahir dalam ilmu tafsir. Sahabat yang paling mahir dalam ilmu tafsir. Sehingga dia kata, aku setiap ayat yang ada dalam Quran ni aku tahu bila dia turun. Musim panas ataupun musim sejuk, ketika perang ataupun ketika aman. Dia tahu. Turun walik malam ke turun walik siang. Kita bukan sampai tahap tu ilmu kita tak. Tapi Ibn Abbas dia tahu ayat ni. Ayat ni turun walik malam, dia kata. Ayat ni turun walik siang. Maknanya mahir dia dengan ayat Al-Quran ni. Habis tak ada dah. Step pertama tak ada. Tafsir Quran dengan Quran ataupun tafsir Quran dengan hadis. Tafsir Quran dengan kata-kata sahabat. Dan juga kata tabi'in. Maka barulah merujuk kepada tafsir dengan bahasa Arab yang fasih. Bahasa Arab yang fasih. Ini dia panggil disiplin dalam menafsir Al-Quran. Namun apa boleh dikata, jauhnya kaum sufi dari ilmu dan kepuasan mereka terhadap pengalaman spiritual peribadi yang rosak nescaya sedikit sebanyak menjadikan kerancuan seperti ini muncul. Sebab dia ni, sebab oleh kerana mereka tak ada disiplin ilmu. Maka mereka membuat andaian dan sebagainya. Malah yang lebih teruk apabila mereka berpandukan kepada bisikan-bisikan. Mereka menganggap bisikan-bisikan mereka ni sebagai ilham. Sebagai ilham. Ini satu benda yang karuk lah kita kata. Namun perlu diketahui lintasan-lintasan fikiran dan berbagai pengalaman spiritual sufi tidak lain merupakan buahnya ilmu yang hakiki. Jadi siapa saja yang memiliki ilmu, maka segala lintasan fikirannya benar. Sebab lintasan fikiran itu sebagai buah ilmunya. Namun jika dia seorang yang jahil, maka kejahilan kerana ketiadaan ilmu hanya membuahkan kebodohan yang sama. Orang alim betul kita kata. Kalau seseorang yang alim, yang memang terbukti keilmuan dia, maka kita kata dia mungkin mendapat ilham dalam membuahkan ilmu dia. Tapi kalau orang tu seorang yang jahil dengan ilmu agama, tiba-tiba dia ada lintasan-lintasan dalam diri, benda yang mari dalam diri dia,
tidak mari melainkan benda yang karut. Tak. Bisikan-bisikan. Kita tak nafi, ahli sunnah tidak menafikan di sana adanya ilham. Tak. Adanya ilham daripada Allah. Tetapi ilham dia tak mari dalam bentuk ibadah yang baru ataupun mari dalam bentuk syariat yang baru, tidak. Ilham ni dia mari dalam bentuk nasihat ataupun pengajaran untuk seseorang tu. Tak. Ini benda yang kita tak nafi. Cuma kita nak beza kan, ni ilham ke ataupun bisikan syaitan. Tak boleh kita beza, melainkan kita kena merujuk kepada Al-Quran ataupun sunnah juga. Siapa-siapa yang datang bisikan kepada dia ataupun ilham, dia kena ada depan dia panduan dia. Tak? Itu Quran dan sunnah juga. Tak boleh dia nak bersandarkan segala benda yang dia dengar ni dalam minda dia anggap benda ni adalah panduan ilahi. Anda boleh. Tak? Sebab dengan itulah orang-orang yang terpedaya. Tak? Dosa kata kita, orang Nasara, orang Kristian berlaku kepada mereka yang mereka anggap itu adalah ilham. Boleh kita kata benda tu ilham untuk dia orang? Tidak. Tak? Dia orang beranggapan dia orang pernah bertemu dengan Nabi Isa lah. Macam-macam dakwah mereka. Dan mereka menganggap itu adalah satu ilham daripada ilahi. Maka benda yang sama berlaku kepada masyarakat Islam. Tak? Kita ahli sunnah, kita tidak menafikan bentuk-bentuk ilham ataupun kita kata benda lagi karamah dan sebagainya. Ini ulama. Tak? Ahli sunnah tidak menafikan benda ni. Tetapi tak boleh dengan sewenang-wenangnya orang ni mengaku dia dapat ilham, orang ni mengaku dapat ilham, orang ni mengaku dapat ilham. Kecuali ada panduan dia. Tak? Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Aku pernah membaca, kata Imam Ibn Jauzi, tulisan Ibn Aqil. Suatu hari Abu Yazid melintasi area pemakaman kaum Yahudi. Dia lalu mempertanyakan, apa salah mereka sehingga engkau menyeksa mereka? Mereka cuma selonggok tulang belulang. Tak. Kaful izam, dia kata. Yang mana garis takdirmu telah berlaku atas mereka. Maka ampunilah mereka. Tak. Itu kata-kata siapa? Abu Yazid. Abu Yazid ni antara sufi yang sentiasa disebut-sebut cerita dia. Di alam Melayu ni kita tak jarang dengar, tapi di dalam dalam ceramah-ceramah Arab biasa banyak disebutlah kisah Abu Yazid Al-Bistami ke apa nama dia ni. Penulis berkata, pernyataan ini muncul kerana minima ilmunya. Ketahuilah ungkapan kaful izam, selonggok tulang. Tak? Tulang belulang ialah ungkapan yang dipakai guna menunjukkan betapa hinanya manusia. Kerana jika orang mukmin telah meninggal dunia, maka saat itulah mereka sebagaimana orang kafir menjadi selonggok tulang belulang. Adapun ungkapan garis takdirmu telah berlaku atas mereka, hal ini pun berlaku bagi Firaun. Dan seruang maka ampunilah mereka. Ini cerminan kejahilan akan syariat. Allah menegaskan bahawa dosa syirik tidak diampuni bagi yang mati dalam kondisi kafir. Dia doa kepada orang Yahudi yang mati dalam kekufuran ataupun kesyirikan. Lalu benda dia doa, Abu Yazid doa, ampunilah dia. Boleh tak kita mendoa keampunan kepada orang yang jelas mati dalam keadaan kekufuran ataupun kesyirikan? Tak boleh. Tak. Tidak selayaknya, tidak boleh kita mendoakan ataupun memohon pengampunan kepada orang yang mati dalam keadaan kafir. Tak boleh. Tak. Nabi kita sendiri dilarang benda ni. Tak. Nabi pernah minta mendoakan keampunan untuk pak saudara dia, Abu Talib. Lalu dilarang kepada Nabi. Sedangkan seorang Nabi, patut tak, kalau kita ikut logik, patut dia doa keampunan untuk pak saudara dia. Tapi Allah melarang sebab pak saudara dia mati dalam keadaan kekufuran. Tak. Mati dalam keadaan kekufuran. Sama juga mak ayah Nabi pun sama. Nabi tidak diizinkan untuk mendoakan dia, mendoa pengampunan. Tak boleh sebab dia mati dalam keadaan kekufuran. Tak. Cuma Nabi diizinkan untuk menziarahi kubur. Maka atas dasar itu para ulama kata, kita boleh menziarahi kubur mak ayah kita ataupun keluarga kita yang mati dalam keadaan kufur ataupun kafir, diizin untuk kita ziarah. Cuma kita tidak diizinkan untuk mohon pengampunan. Tak. Sama berlaku apa yang berlaku kepada Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim ayah dia mati dalam keadaan kekufuran. Lalu
Dia minta nak beri, nak doa pengampunan untuk ayah dia. Allah izinkan, Allah dah izin. Allah tak benarkan benda tu, tak? Maka inilah hal yang berlaku kepada golongan sufi. Tak? Lalu Imam Ibn Jauzi menyangkal perbuatan dia. Dia kata ini menunjukkan kejahilan dia terhadap syariat. Lalu atas dasar kesufian dia, dia mendoakan pengampunan kepada orang-orang yang mati dari kalangan Yahudi ketika dia lalu di perkuburan orang Yahudi ini. Dan Allah sekali-kali tidak memberi pengampunan kepada siapa sahaja yang mati dalam keadaan syirik ataupun mati dalam keadaan kafir. Andai syafaat Abu Yazid untuk orang kafir diterima, nescaya permintaan ampunan Ibrahim untuk ayahnya lebih layak diterima. Kalaulah kita kata hebatnya Abu Yazid ni kerana kesufian dia, kerana syafaat dia ni, lalu dia dapat memohon pengampunan kepada orang kafir, maka paling layak lagi Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim ni siapa? Dia ni Nabi yang kekasih Allah, Khalilullah. Dia termasuk daripada salah satu daripada Nabi Ulul Azmi. Maka kalau kata doa ataupun pengampunan syafaat Abu Yazid ni hebat, maka hak Nabi Ibrahim lebih hebat lagi. Tapi tidak berlaku gitulah. Demikian pula permintaan ampun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk ibundanya. Nabi pernah minta ampun untuk mak dia. Allah tak terima pengampunan tu. Ini akidah kita, ini apa yang kita terima. Tak? Sebahagian golongan sufi marah benda ni. Dia kata takkanlah mak ayah Nabi ni mati dalam keadaan kafir. Tak? Itu fahaman dia. Dia ada, kita kata benda ni memang termasuk dalam perkara khilaf. Kita tak nafi. Mak ayah Nabi ni, adakah mak ayah Nabi ni mati dalam keadaan kufur atau sebaliknya? Memang kita kata khilaf. Tapi dalil yang sampai ke kita, yang jelasnya daripada hadis Sahih Muslim, Nabi sendiri sebut, ayah aku dan ayahmu kedua-dua dalam neraka. Ni dalil yang jelas. Ada pandangan lain yang ringan sikit. Dia kata dia anggap mak ayah Nabi ni dia dalam ashabul fatrah. Ini pandangan hak paling ringan kita kata. Dia menganggap mak ayah Nabi ni termasuk dalam golongan ashabul fatrah. Ashabul fatrah ni Allah akan uji dia akhirat besok. Benda maksud ashabul fatrah? Ashabul fatrah ni satu golongan manusia yang hidup terputus wahyu. Antara dua orang datang Nabi hak terakhir dengan Nabi hak yang datang kemudian, dia duduk tengah ni. Mana zaman terputusnya wahyu. Dia panggil ashabul fatrah. Mereka ni akan dibangkitkan akhirat besok dan akan diuji keimanan mereka. Ini pandangan yang paling ringan. Hak paling teruk sekali, pandangan berdasarkan hadis palsu. Apa dia kata? Memang dia kata mak ayah Nabi ni mati dalam keadaan kafir. Tapi selepas Nabi jadi Nabi, Nabi pergi ziarah kubur, lalu Allah hidupkan kembali mak ayah dia. Keluar daripada kubur, lepas tu bai'ah dengan Nabi, mengucap syahadah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lalu dimatikan kembali. Lalu dia mati dalam keadaan Islam. Ni kita kata hak ni fahaman hak paling teruk lah. Sebab dia berpandukan hadis palsu dalam bab ni. Hak paling jelas kita kata kita pakai hadis yang ada di dalam Sahih Muslim. Apabila seorang sahabat mari tanya Nabi, ya Rasulullah, aina abi? Dia tanya, wahai Rasul, mana ayah aku? Nabi kata, abuka finnar. Nabi kata, sebab ayah dia mati dalam keadaan jahiliah. Ayahmu dalam neraka, Nabi kata. Lalu dia pun sedih. Dia balik dalam keadaan sedih. Nabi panggil pula, ayahmu dengan ayahku sama dalam neraka belaka. Nabi nak kata menyenangkan hati dia. Bukan ayahmu sahaja dalam neraka sebab mati dalam keadaan jahiliah, ayah aku pun sama, Nabi kata. Hadis ni dalam Sahih Muslim. Okey, kita berlindung kepada Allah dari minimanya memiliki ilmu atau dari kejahilan atas syariat agama ini. Maka kita kata benda yang paling baik, paling selamat untuk kita ni adalah ilmu agama ini. Sebab bila kita jahil dengan ilmu agama ni, maka datanglah macam-macam fikrah. Kita ni, Tok Guru kita letak kita ni ibarat bekas. Botol ni kita tak. Kita jiwa kita ni ibarat bekas ni, tak? Yang mana bekas ni mesti diisi. Mesti diisi. Tak? Kalau kita tak isi benda baik, maka dia akan terisi dengan benda yang tidak baik. Kok mana-mana dia akan ada, dia tak akan kosong. Tak?
Siapa-siapa yang kepala otak dia tidak diisi dengan kalam wahyu, dengan ilmu agama, maka dia akan masuk benda lain. Dia akan masuk benda lain. Nampak tak? Samalah juga. Contoh lain dia buat dia seperti rumah yang tak ada tuang. Rumah. Apabila rumah kita tinggal lama, benda berlaku. Tak? Kita tinggal setahun ke apa, dia ada tuang tak? Dia ada tuang, benda lain kan ada. Makhluk halus. Tak? Benda makhluk halus, laba. Laba buat sarang. Dia buat sarang. Tak? Dia buat sarang, dia karut. Dia panggil karut. Kan? Orang tua panggil benda karut laba. Tak? Kita nak buka pintu pun tak boleh. Buka karut laba dulu. Itu karut dia panggil. Dia kara. Penuh rumah. Penuh bilik kita. Tak? Itu dia panggil rumah yang kosong, yang tanpa ilmu wahyu. Maka benda yang ada dalam dia, dia akan ada benda karut lah. Dia kara, habis benda dia akan kara. Tak? Begitulah kehidupan kita. Dan ini kita, tak, Imam Ibn Jauzi wari contoh-contoh apa yang berlaku kepada golongan sufi dalam bab wahyu Al-Quran. Sedangkan wahyu Quran ni Allah jaga solid dah. Allah sendiri sebut, tak? Allah sendiri ambil tanggungjawab, aku akan jaga ni. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikra, yakni Al-Quran ini, kamilah yang akan jaga. Ayat tu Allah jaga, tapi mari golongan-golongan yang menyeleweng, dia tafsir ikut kepala dia tafsir ikut dang. Tak? Ini kita minta berlindung supaya Allah beri kesempatan kepada kita dalam hidup ini untuk memahami kalam wahyu Allah dengan benar. Tak? Sebagaimana yang Nabi faham dan sebagaimana yang difahami oleh para sahabat dan juga para salaful ummah dulu. Habis dalam bab Quran. Lepas ni kita masuk pendapat sufi, ehwal hadis pula. Ni kau sedapnya kara dia tak? Hadis pertama nya ikut dang. Hadis palsu ke hadis sahih ke hadis dhaif ke, nya bahan gambar sekali. Satu lagi golongan sufi ni, hadis-hadis ditakwil mengikut kefahaman, ikut selera dia. Ini satu benda yang sangat-sangat membahayakan dalam. Sebab ini sumber utama agama kita kan? Tak, sumber utama agama kita ni Quran dan sunnah. Apabila Quran tidak difahami dengan benar, ataupun sunnah tidak difahami dengan benar, maka apa lagi tinggal agama kita? Tak? Ini benda yang sangat kita kena jaga-jaga. Sekadar itulah apa yang kita boleh bincang malam ni. Ada benda-benda nak dibincang, sila. Tak ada benda. Mak Ipak mari dengar ke mari tidur pun ni. Mari tu jangan. Okey, sekadar tu sahaja kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.